Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ini kita akan masuk topik yang kedua, iaitu peraturan bilik sains. Okey, untuk kita mematuhi peraturan bilik sains, ada 3 keadaan. Yang pertama, sebelum kita menjalankan aktiviti sains. Kedua, semasa kita menjalankan aktiviti sains. Dan yang ketiga, selepas kita menjalankan segala aktiviti sains. Baiklah, sebelum menjalankan aktiviti sains, kita haruslah yang pertama, membuka semua pintu dan tingkap sebaik-baik sahaja memasuki bilik sains bagi mendapatkan pengudaraan yang baik supaya murid-murid tidak berasa lemas ketika berada di dalam bilik sains. Yang kedua, murid-murid hendaklah memakai kasut yang tertutup ketika berada di dalam bilik sains. Hal ini bagi mengelakkan sebarang kecederaan. Okey, seperti yang kita tahu, peralatan sains kebanyakannya diperbuat daripada kaca. Contoh seperti bikas, dan andai kata bahan yang diperbuat daripada kaca tersebut terjatuh ke atas lantai, kaki murid-murid akan terselamat daripada terpijak kaca yang pecah, sebabnya kita dah pakai kasut yang tertutup. Seterusnya, semasa menjalankan aktiviti sains, kita haruslah yang pertama, mengambil peralatan sains dengan cermat dan tertib. Macam Ustazah cakap tadi, kebanyakannya peralatan sains diperbuat daripada kaca. Jadi kita perlu mengambil dengan cermat supaya peralatan sains tersebut tidak jatuh dan pecah. Yang kedua, tidak menconteng meja dan merosakkan peralatan sains. Sebab apa? Sebabnya meja peralatan sains ni adalah hak sekolah. Murid-murid tidak boleh sesuka hati conteng dan rosakkan peralatan sains. Dan kita nak gunakan peralatan sains ni semua untuk kegunaan bersama. Bukan awak je yang nak guna, orang lain pun nak guna. Dan seterusnya, selepas menjalankan aktiviti sains, kita haruslah menutup suis kipas dan lampu apabila meninggalkan bilik sains. Yang ini penting. Nak keluar je dah selesai, dah siap semua, dah guna bilik sains tu, nak keluar je kena tutup plug, lampu dan kipas. Nak bagi siapa pakai bilik sains tu biar terpasang? Hantu. Okey, sebenarnya bukan tu je peraturan sains yang kita perlu patuhi. Kalau awak ingat balik masa awak tahun 1 dan tahun 2, ada banyak lagi peraturan bilik sains. Sekarang ni kita ulang kaji balik apa yang awak belajar masa sains tahun 1 dan tahun 2 dulu. Peraturan yang pertama, awak mesti beratur sebelum masuk ke bilik sains. Yang kedua, awak mesti bersihkan bilik sains sebelum awak keluar. Ketiga, minta kebenaran guru sebelum masuk ke bilik sains. Yang keempat, dilarang bermain, bergurau dan berlari di dalam bilik sains. Seterusnya, dilarang makan dan minum di dalam bilik sains sebab makanan tu mungkin boleh tercemar dengan bahan kimia di dalam bilik sains. Seterusnya, awak mesti jaga kebersihan dan keselamatan setiap masa. Seterusnya, bersihkan semua alatan dan radat dan simpan ke tempat asalnya semula selepas digunakan. Awak tak boleh biar je dah guna tu, awak kena bersihkan. Lepas tu simpan balik dekat tempat mana awak ambil. Macam barang yang mudah terbakar tu, awak kena simpan di tempat yang selamat. Elak daripada kena cahaya matahari ataupun haba. Seterusnya, maklumkan kepada guru jika ada murid yang tercedera. Kalau kawan awak cedera, awak tak boleh diam je. Walaupun cikgu tu garang, macam Ustazah Baiti, awak tak boleh diam je. Awak jangan takut dengan dia. Awak kena maklumkan dia. Kawan awak cedera, terluka sikit pun maklumkan dia dekat cikgu. Seterusnya, maklumkan pada guru jika ada alat atau radas rosak atau pecah. Kalau bahan peralatan kumpulan awak contohnya rosak, contoh retak, awak bagi tahu cikgu, awak tak boleh guna. Bahaya.
Daripada retak boleh jadi pecah. Nanti pecah, tangan boleh luka. Seterusnya, bawa buku dan alat tulis yang dibenarkan saja untuk masuk ke dalam bilik sains. Barang-barang penting sahaja. Tak payah nak bawa semua beg semua masuk dalam bilik sains. Bawa buku dan alat tulis sahaja. Peraturan-peraturan semua ni awak perlu ingat dan amalkan ketika awak nak masuk bilik sains nanti. Nantilah bila sekolah dah buka nanti. Jadinya saya rasa setakat ini saja pembelajaran kita untuk hari ini. Kita jumpa lagi kelas akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.